Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhri bin Ketri 056546. InsyaAllah hari ini sedikit kami akan membentangkan tentang tajuk di dalam kitab Al-Qira'at fi Nazaril Mustashrikin. الدليل الثاني ما كتبته المصاحف عثمانية وأرسلت إلى الأمصار الإسلامية لم يكتف الخليفة عثمان بإرسالها إلى الأمصار وحدها لتكون ملجأ والمراجع، بل أرسل مع كل المصحف عالما من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن وفق هذا المصحف وعلى مقتضاه، فأمروا زيد بن ثابت أن يقرأوا بالمدينة، وبعث عبد الله بن الثائب إلى المكة، والمغيرة بن شهاب إلى الشام، وعامر بن عبد القيس إلى البصرة، وأبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة. فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يتمرأ أهل مصر بما تعلمه من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتير التي يحتملها رسم المصحف دون الثابتة بطريق الآحاد والمنسوخة. Maksud dia ketika mana ditulis kitab-kitab Uthmaniyah dan menghantarnya ke negara-negara Islam, tidak membenarkan Khalifah Uthman menghantarnya ke negara-negara Islam seorang diri. Sesungguhnya dia menjadi tempat rujukan. Bahkan dia mengutuskan bersama dengan setiap mushaf dengan seorang guru daripada guru-guru qiraat untuk mengajar orang Muslim dengan menepati mushaf tersebut. Dalam kes ini, Zaid bin Thabit diarahkan untuk mengajar di Madinah, Abdullah bin Sa'ib diutuskan ke Mekah, Al-Mughirah bin Shihab di Syam, Amir bin Abdul Qais dihantar ke Basrah, dan Aba Abdul Rahman As-Sulami dihantar ke Kufah. Dengan itu, setiap guru-guru tadi mengajar penduduk setempat dengan apa yang mereka belajar dari qiraat yang disebut dari Rasulullah SAW secara berperingkat dan ditulis secara nyata dalam Rasam Uthmani, tanpa dibuktikan dengan jalan ahad atau mansuh. لو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سببا في تنوع القراءات واختلافها، أي أن هذا الاختلاف نتيجة حتمية لخلو المصاحف من الشكل والإعجام، لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة من القرآن، وليس كذلك، فإنما يحتمله رسم المصاحف من القراءات 4 أقسام. Jikalau mushaf kosong daripada titik dan baris kerana boleh tertukar baris dan makna adalah merupakan sebab kepada pelbagainya khilaf qiraat berpunca secara pasti dengan sebab kosongnya mushaf daripada titik dan baris. Jadinya akan jadilah setiap qiraat ditulis secara nyata dalam resam mushaf dan benar daripada Al-Quran dan sebagainya. Sesungguhnya resam mushaf yang ditulis secara nyata daripada qiraat terdapat 4 bahagian. القسم الأول ما ثبت بطريق التواتر وهو جل القراءات ومعظمها كالقراءات في كلمة، وتخرج في قوله تعالى وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Bahagian pertama, apa yang telah disabitkan dari jalan yang berperingkat dan merupakan qiraat yang besar seperti qiraat dalam kalimah. Wa tukhriju di dalam Al-Quran, wa tukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqah mansyura. Adapun pada kalimah wa tukhriju, ada 3 cara bacaan. Yang pertama, ia baca dengan huruf nun yang berbaris dhammah bersama huruf ra berbaris bawah, iaitu dengan wa nukhriju. Yang kedua, huruf nun dibaca dengan huruf ya bersama dengan huruf ra yang berbaris atas, wa yukhraju. Yang ketiga, huruf nun dibaca dengan huruf ya yang berbaris atas bersama dengan huruf ra berbaris dhammah, wa yakhruju. Dan qiraat yang tiga tadi itu disabitkan dengan jalan mutawatir dan resam ditulis secara nyata. Al-qasm ats-tsani ma thabita bi tariq al-ahad wa sah sanaduhu bi naql al-adli dhabit an mithli, wa hakadha ila nihayat as-sanad wa istifadi naqlihi an a'immat al-ada wa ishtihari dhikruhu baina syuyukh al-iqra' وتلقى العلماء القراءة بالرضا والقبول كقراءة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. Maksud dia, bahagian kedua, apa yang disabitkan dengan jalan ahad dan sah sanadnya dengan sanad yang kuat dan adil, dhabit dan seumpamanya, sehinggalah sampai ke hujung sanad. Banyak mafhumnya dalam kalangan adat dan masyhur menyebutnya dalam kalangan guru-guru qiraat, dan terima ulama qiraat menerimanya dengan redha, seperti bacaan wallazi khabutha la yakhruju illa nakida, itu huruf ya dibaca dengan dhammah dan huruf ra
dibaca baris bawah pada kalimah yakhruju. القسم الثالث ما ثبت بطريق الأحاد وصح سنده ولكنه لم يشتهر ولم يظفر بالذيوع والاستفاضة ولم يتلقاه العلماء القراءة بالقبول كقراءة وكان عبد الله وجيها. Bahagian ketiga, apa yang disabitkan dengan jalan ahad dan sah sanadnya dan tidak masyhur dan tidak tersebar dan ulama qiraat tidak menerimanya seperti bacaan wa kana Abdullah wajiha, dibaca dengan huruf ain berbaris atas, dan ada yang bacanya pada kalimah sukun itu dengan huruf ba, dan ada juga dengan huruf ain bersama dengan huruf dha dibaca dengan baris fathah. Bahagian ini dinamakan dengan qiraat syaz, iaitu ganjil, dan ditegah bacaannya dalam solat dan hukumnya haram dan tidak dapat pahala apabila membacanya. Al-qasmu ar-rabi' ma lam yasah sanaduhu aw lam ya'rif lahu sanad aslan ka qira'ah ba'duhum wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyyah. Bahagian yang keempat, apa yang tidak sah sanadnya atau yang tidak mengetahui sah sanadnya. Contohnya bacaannya wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyyah. Ia dibaca dengan hamzah berbaris atas, berbaris fathah dan huruf ba diganti dengan huruf ya pada kalimah abah. Pada bahagian ini tidak dianggap seperti Quran dan tidak dapat pahala ketika membacanya dan diharamkan untuk dibaca dan sepakat untuk tidak menganggap sebagai orang Muslim. Dan rasam mushafnya ditulis dengan nyata pada kedua bahagian ketiga dan keempatnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Luqman Al-Hakim Halim, nombor metrik 055745. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangkan sahabat saya sebentar tadi, iaitu berkaitan penambahan dalil. Jadi di sini terdapat 3 keadaan. Keadaan pertama iaitu fil Quranul Karim kalimatu taqrartu fi mawadi'un katsirah wa rasmatu bi rasmi wahidin fi jam'il mawadi'. Dalam Quran terdapat kalimah-kalimah yang berulang-ulang pada tempat yang banyak dan ditulis dengan satu rasam sahaja pada semua tempat. Yang kedua, situasi kedua iaitu fi ba'dul mawadi'i waradtu fiha al-qira'at allati yahtamiluha rasmaha fa ikhtilafun fiha al-qura' qira'atuhum wa tanawwa'at fiha. Jadi situasi kedua iaitu sebagai tempat terdapat padanya qira'at yang ihtimal rasmnya dan qura' berkhilaf padanya dan bacaan mereka berbeza-beza. Seterusnya, keadaan ketiga iaitu fi ba'dul mawadi' intifa' qura' ala qira'atuha biwajhi wahid li'anna ghayruhu lam yasih min naqli wa lam tuthabbit bihi riwayah ma'an rasmi yahtamilu. Jadi situasi ketiga iaitu qura' bersepakat membaca dengan satu wajah sahaja kerana di tempat yang lain tidak ada dalil yang sahih dan tidak disabitkan dengannya riwayat bersama rasam yang diihtimalkannya. Seterusnya kita bergerak pada contoh yang pertama iaitu pada kalimah maliki. Jadi terdapat 3 tempat di dalam Quran kalimah maliki ini ditulis tanpa alif selepas huruf lam. Jadi tempat yang pertama iaitu pada surah Al-Fatihah, yang kedua pada surah An-Nas dan yang ketiga pada surah Al-Imran. Jadi kalimah maliki pada surah Al-Fatihah ini terdapat khilaf dalam membacanya. Jadi khilaf yang pertama iaitu sebagian qura' membacanya dengan mengekalkan alif, iaitu maliki yaumiddin. Khilaf yang kedua iaitu membaca dengan hazaf alif, iaitu maliki yaumiddin. Seterusnya pada surah An-Nas, para qura' bersepakat pada kalimah maliki pada surah An-Nas ini bersepakat membaca dengan hazaf alif, iaitu malikin nas. Dan bacaan dengan mengekalkan alif walaupun sedap didengar, tetapi bacaan mengekalkan alif ini tidak ada sanad yang sahih dan mutawatir. Seterusnya kita bergerak pada surah Al-Imran. Jadi pada kalimah maliki pada surah Al-Imran ini para qura' bersepakat membacanya dengan mengekalkan alif, iaitu qulillahumma malikal mulki. Jadi walaupun bacaan pada kalimah maliki ini dibaca sedap didengar dengan bacaan hazaf alif, tetapi bacaan hazaf alif ini tidak ada sanad yang sahih dan mutawatir. Seterusnya kita bergerak kepada contoh yang kedua pada kalimah ghisyawah. Jadi terdapat 2 tempat di dalam Quran kalimah ghisyawah ini ditulis tanpa alif selepas huruf shin, iaitu pada surah Baqarah ayat 7 dan surah Al-Jasiyah pada ayat 23. Jadi kalimah ghisyawah pada surah Baqarah ayat 7, jadi para qura' bersepakat membacanya dengan mengekalkan alif,
iaitu wa ala absarin gishawah. Dan bacaan hazaf alif pada kalimah ini tidak ada sanad yang sahih dan mutawatir. Seterusnya kita gerak kepada kalimah gishawah pada surah Al-Jasiyah. Jadi terdapat kalimah ini terdapat khilaf dalam membacanya. Jadi khilaf pertama iaitu sebagian qurra membacanya dengan gishawah, dan khilaf yang kedua sebagian ulama baca dengan qashwah. Seterusnya kita gerak kepada contoh yang ketiga pada kalimah sa'iqah. Jadi terdapat 6 tempat dalam Quran kalimah sa'iqah ini ditulis tanpa alif serta huruf sad. Jadi tempat yang pertama iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 50, iaitu fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan tempat yang kedua pada surah An-Nisa ayat 153, iaitu fa akhazatkumus sa'iqatu bizulmihim. Dan tempat yang ketiga dan yang keempat pada surah Al-Fussilat ayat 13, iaitu fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Dan tempat yang kelima iaitu juga pada surah Al-Fussilat pada ayat 17, iaitu fa akhazatuhum sa'iqatul 'azabil huni bima kanu yaksubun. Dan tempat yang keenam pada surah Az-Zariyat ayat 44, iaitu fa atau an amri rabbihim fa akhazatuhum sa'iqatu wa hum yanzurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan bin Azhar, nombor matrik 055419. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan penerangan berkenaan kalimah as-sa'iqah ini. Okey, yang pertama dari segi tulisan, kalimah ini ditulis dalam semua mashaf Utsmani, iaitu pada ke-6 tempat yang disebutkan sebelum ini. Ia ditulis dalam semua resam Utsmani dengan tanpa alif selepas sad. Dari segi bacaan pula, pada 5 tempat pertama, para qurra bersepakat dalam membacanya dengan isbat alif selepas sad, dengan meletakkan alif selepas sad dan beserta kasrah ain menjadi as-sa'iqah. Manakala pada tempat ke-6, para qurra berselisih pendapat. Ada sebahagian ahli qurra membaca dengan isbat alif as-sa'iqah dan ada pula dengan membuang alif dan sukun ain menjadi as-sa'iqah. Maka dinyatakan di sini, jika benar perbezaan qiraat itu disebabkan oleh mengikut resam Utsmani, sudah tentu para qurra akan berselisih pada 5 tempat pertama sebagaimana mereka berselisih pada tempat ke-6. Seterusnya, contoh yang keempat pada kalimah karha. Yang pertama, ahli qurra bersepakat dalam membaca kalimah karha dengan fathah kaf, iaitu baris atas kaf menjadi karha pada 3 tempat. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 83, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Yang kedua, surah Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Surah Fussilat ayat 11, faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Kedua, ahlu qurra berselisih cara bacaan pada bacaan kalimah karha pada 3 tempat, iaitu surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Surah At-Taubah ayat 53, Qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum. Surah Al-Ahqaf ayat 15, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Maka di sini sebahagian ahli qurra membaca dengan kurha, sebahagian lain pula membaca dengan karha. Dapat dilihat di sini bahawa para ahli qurra bersepakat cara bacaan pada 3 tempat dan berselisih pula pada 3 tempat yang lain. Ini menunjukkan bahawa sumber kepada perbezaan qiraat ialah melalui naqal dan riwayat daripada Nabi. Contoh yang kelima iaitu pada kalimah yahzun. Imam Nafi' membaca lafaz yahzun di dalam Al-Quran di mana saja ia berada dengan dhammah ya dan beserta kasrah zai menjadi yuhzin. Contohnya pada surah Yasin, Imam Nafi' membaca fala yuhzinka qawluhum. Pada surah Al-An'am, qad na'lamu innahu la yuhzinuka allazi yaqulun. Pada surah Al-Mujadalah, liyuhzinal lazina amanu. Dikecualikan daripada itu surah Al-Anbiya ayat 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Imam Nafi' membaca ayat surah Anbiya ini dengan fathah ya dan dhammah zai.
Yang ketiga, Imam Abu Ja'far pula membaca pada surah Al-Anbiya ayat 103 ini pada lafaz yahzan dengan dhammah ya dan kasrah zai menjadi yuhzin. Seterusnya Imam Abu Ja'far membaca kalimah yuhzin pada semua tempat selain surah Al-Anbiya dengan fathah ya dan dhammah zai. Contoh yang keenam pada kalimah mudkhala. Yang pertama, Ahlu Qura berselisih cara bacaan pada kalimah mudkhala pada dua tempat, iaitu surah An-Nisa ayat 31 dan surah Al-Hajj ayat 59. Sebahagian Ahlu Qura membaca dengan dhammah mim menjadi mudkhala pada dua tempat ini. Sebahagian yang lain pula membaca dengan fathah mim madkhala. Akan tetapi pada surah Al-Isra ayat 80, Ahlu Qura bersepakat dalam membaca kalimah mudkhala dengan dhammah mim. Pengarang menyatakan jika benar sumber kepada perbezaan qiraat merupakan resam Usmani, maka sudah tentu para ahli qura akan berbeza cara bacaan pada surah Al-Isra ini seperti mana mereka berbeza bacaan pada dua tempat sebelum ini. Akan tetapi mereka tidak mendapati riwayat daripada Nabi SAW membaca fathah mim pada surah Al-Isra ini, maka para ahli qura bersepakat dalam membacanya dengan dhammah mim. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.